Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nuril ma'sum wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين Allahumma aftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dengan niat pertama sekali semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita di dalam keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna pada urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita dan segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan moga-moga sehinggalah kita diwafatkan dengan sebaik-baik keadaan husnul khatimah, maka dapatlah kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا
yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 karangan Al-Fadil Syekhuna Kiai Muhammad Idrus Ramli. Dan kita telah pun sampai pada muka surat 99. Maka setelah kita melihat apa itu ahli sunnah wal jamaah dan apakah ciri-cirinya dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk kepada perbincangan berkenaan dengan ketuhanan, ataupun yang kita sebut bahawa pendekatan ulama ahli sunnah wal jamaah khususnya bermula daripada zaman Imam Sanusi, iaitu kita memperkembangkan akidah ketuhanan daripada tuntutan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita bermula dengan akidah ijmaliyah, iaitu i'tiqad ketuhanan secara umum, iaitu hendaklah kita mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat-sifat kekurangan, dan dia harus baginya melakukan, menjadikan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Maka itu disebut sebagai akidah ijmaliyah. Dan majoriti para ulama mengatakan tidak cukup dengan mengenal Allah melalui akidah ijmaliyah. Wajib ke atas seseorang itu juga mengenal Allah dengan akidah tafsiliyah, iaitu akidah yang terperinci. Dan akidah yang terperinci itu sekurang-kurangnya kadar minimumnya mengenal Allah dengan sifat 20 ataupun dengan sifat 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Dan bagi para rasul pula 4 yang wajib, 4 yang mustahil dan 4 yang harus. Maka dipanggil akidah 50. Jadi sifat 20 ini wajib dipelajari, kerana dengannya lah kita mengenal Allah dengan kadar yang paling minimum. Maksud paling minimum, berdosa kalau kita tak mengenal Allah sehingga kadar itu. Dan setiap orang berbeza-beza daripada kadar tersebut. Pastinya para nabi, para aulia mengenal Allah lebih daripada apa yang kita kenal. Dan kita telah sampai pada bab sifat salbiyah, iaitu bab mukhalafatuhu lil hawadis. Maka kita dah sebut bahawa sifat 20 itu boleh dibahagikan kepada 4 bahagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan bila kita sebut sifat salbiyah, maksudnya sifat menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah, ataupun kita panggil ini akidah tanzih, akidah mensucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi kita pertama sifat wujud Allah, menetapkan wujud Allah. Kemudian kita menetapkan kesucian Allah, iaitu pada sifat salbiyah. Maka bila kita kata sifat qidam, kita menafikan Allah itu mempunyai permulaan. Bila kita sebut sifat baqa, kita menyucikan atau menafikan Allah daripada mempunyai pengakhiran. Bila kita sebut mukhalafatuhu lil hawadith, kita menafikan Allah mempunyai kesamaan dengan makhluk. Bila kita sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, kita menafikan Allah berhajat kepada makhluk. Dan bila kita sebut wahdaniyah, kita menafikan berbilang-bilang pada zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah.
Maka kita telah sampai pada mukhalafatuhu lil hawadith dan kita telah terangkan bahawa sifat mukhalafatuhu lil hawadith ini adalah sifat yang sangat ditakuti oleh golongan Wahabi. Sehingga kan sebahagian mereka mengatakan di antara ajaran sesat adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kerana mereka menolak konsep mukhalafatuhu lil hawadith secara penuh ataupun secara mutlak yang kita akan terangkan. Dan kita telah melihat dan membincangkan dengan agak panjang sebelum ini bahawa apabila kita sebut hawadith maknanya seluruh makhluk dan seluruh alam. Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan yang mencipta, memiliki dan mentadbir seluruh alam. Selain daripada Allah, itu alam, itu makhluk. Dan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikadkan Allah langsung tiada kesamaan secara mutlak dengan makhluk walaupun 0.00000001%. Tiada. Berbeza dengan golongan Wahabi ataupun sebahagian golongan Mujassimah, mereka kata ada sebahagian persamaan, bukan persamaan secara penuh. Waliyazubillah. Sebab tu mereka kata Tuhan pun ada anggota, tangan, muka, kaki, jari. Tetapi bagi mereka, tangan Tuhan tak macam tangan manusia. Saya dulu belajar di Jordan dengan seorang guru Wahabi. Maka dalam dia punya nota dalam akidah yang kami belajar, mereka kata kalau Tuhan ada tangan, Allah ada tangan, manusia ada tangan, seumpama gajah ada tangan, semut ada tangan. Maka itu i'tiqad golongan mereka, Allah mempunyai anggota tetapi anggotanya tak sama, ibarat macam gajah dengan semut punya tangan. Ini akidah sesat, 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 sesat. Kita tidak mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah daripada anggota. Kita tidak mengiktikadkan Allah mempunyai anggota dan lain-lain yang akan kita tengok nanti. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah melihat bahawa begitu banyak dalil, sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli, Allah Maha suci sesuci-sucinya daripada menyerupai makhluk. Sebab itu kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu subhanah, maha suci ia. Suci daripada apa? Suci daripada segala sifat kekurangan. Suci daripada menyerupai makhluk. Wa ta'ala, dan tertinggi kesuciannya. Bukan kita kata suci sahaja, bahkan kita kata tertinggi kesucian Allah. Menunjukkan begitu Allah itu maha kudus, tiada langsung persamaan dengan makhluk. Kerana kaedah akli pun menyatakan kalau sesuatu perkara itu sama dengan sesuatu perkara, maka dia serupa. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga telah melihat apabila ulama membincangkan tentang Allah Maha suci daripada sifat makhluk ataupun bersalahan Allah itu daripada sifat makhluk, maka di sinilah munculnya perbahasan apa itu sifat-sifat makhluk. Dan apabila para ulama kita membicarakan tentang sifat makhluk, maka mulalah para ulama kita membahagikan makhluk itu terbahagi kepada dua, ain dan arad. Ataupun yang untuk Allah kita panggil zat dan sifat, untuk makhluk kita panggil ain dan arad. Dan kemudian ain tu ada ain yang memang satu-satunya, tidak berbilang-bilang, yang dipanggil jauhar fard dalam istilah ilmu-ilmu mantik. Jadi sebahagian ahli falsafah mereka mengatakan mustahil alam ini daripada tiada kepada ada. Mereka berpandangan alam ini dulu ada, rupanya berbeza, kemudian berkembang dan rupanya kini berbeza. Tapi daripada ada kepada ada. Sebahagian mereka mengatakan bermula daripada jauhar fard,
Seperti dalam Big Bang Theory ada singularity, kemudian explode, meletup, bang, maka berlakulah apa yang ada. Maka mereka kata alam itu daripada ada kepada ada. Maka sebab itu di sisi mereka ada perbahasan jauhar fard. Itu sebahagian ahli falsafah dan ini akidah yang sesat. Kita kata alam ini dulunya memang tiada. Dan yang menjadikannya adalah Allah. Maka sebab itu disebut akidah yang pertama menyatakan bahawa alam ini baru dan Allah adanya pencipta bagi alam ini. Ini akidah yang pertama yang perlu ditetapkan dalam diri kita. Kemudian terbahagi jauhar itu kepada jisim, kepada perkara yang terbagi lagi kepada makhluk itu kepada perkara yang disebut sebagai jisim, iaitu yang bersusun-susun daripada satu perkara yang lain, bersusun. Jadi golongan-golongan yang sesat menyangka Tuhan itu juga bersusun daripada anggota-anggota yang berbagai. Itu akidah sesat. Dan kemudian kita juga telah melihat bahawa jisim ini dibahagikan oleh para ulama kepada jisim latif dan jisim kasif. Jisim latif yang tak boleh digapai oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, bayang-bayang, udara dan sebagainya. Dan kemudian jisim kasif yang boleh dicapai ataupun dikuasai oleh tangan. Dan begitu juga bagi jisim ini ada sifat-sifatnya ataupun hal-hal keadaannya seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat, arah duduk, turun naik dan sebagainya. Maka ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, subhanalladzi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lahu ma fis sam, bertasbih, mentasbihkan Allah, mentanzihkan Allah, mentakdiskan Allah. Semuanya maksudnya sama, iaitu menyucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Benda dan sifat-sifat benda adalah makhluk dan baru, sedangkan Allah itu qadim, maha suci Allah daripada mempunyai sifat-sifat makhluk. Ini ringkasan yang telah kita lalui sebelum ini. Kita sambung pada muka surat 99, perenggan yang kedua. Dan nanti saya akan kongsikan pada tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang 10 perkara yang perlu kita nafikan. Ada 10 perkara yang perlu kita nafikan ketika kita mengiktikadkan Allah Maha Suci daripada menyerupai makhluk. Ini disebut oleh Imam Sanusi dalam matanya Ummul Barahin. Dan kita telah terangkan bahawa di antara satu orang ulama yang masyhur, wali Allah yang masyhur, Syekh Salamah Al-Azami, anak murid kepada wali Allah yang sangat masyhur di Al-Azhar dahulu, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Maka setelah kewafatan beliau, guru beliau, pengaruh Wahabi mula masuk ke Mesir. Dan beliau bermimpi bertemu dengan guru beliau mengatakan, bersungguh-sungguhlah engkau mengajar manusia Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Maka beliau pun mengarang banyak kitab yang menolak akidah-akidah sesat golongan Wahabi. Antara kitab yang sangat luar biasa adalah kitab Furqanul Quran Baina Sifatil Khaliq wal Akwan. Al-Quran membezakan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Penting sangat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang dia menyangka-nyangka Tuhan itu boleh dibayang-bayangkan ataupun boleh difahamkan kewujudannya seolah-olah satu perkara yang berketul. Berada dekat atas sana tu, besar sangat. Ini akidah sesat. Sangat dekat kepada kufur. Wal iyazu billah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka kata guru kita, seseorang apabila meyakini adanya sesuatu tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui khayalannya. Ni tuan-tuan. Jadi kalau kita belajar dalam akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah itu maha suci daripada disangka-sangka pada pemikiran manusia ataupun pada sangkaan-sangkaan manusia. Jadi setengah orang dia tidak memberhalakan Allah secara fizikal, tetapi dia memberhalakan Allah dalam pemikiran dia. Ini bahaya. Sebab tu ulama kata akidah tajsim, akidah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk ni sebenarnya akidah memberhalakan Allah. Sama ada dia memberhalakan Allah di bumi, ataupun dia memberhalakan Allah di langit, ataupun dia memberhalakan Allah dalam pemikiran dia. Wal-iyazubillah. Maka Allah maha suci daripada pemberhalaan, sifat-sifat berhala. Wal-iyazubillah. Jadi seolah-olah tuan-tuan, kalau Allah tak boleh dicapai di tangan dia, seolah-olah Allah tu boleh dicapai di khayalan dia. Ini sesat. Sebab tu ulama kata di antara akidah tanzih ataupun rumusan akidah tanzih ialah kullu ma khatara bibalika fahuwa fallahu khilafu dhalika. Apa yang terlintas di pemikiranmu, maka Allah maha suci dan Allah berbeza dengan apa yang terlintas di pikiranmu, dan sucikanlah engkau akan Allah daripada kaifiyah dan kamiyah. Sucikanlah Allah daripada kuantiti dan kualiti jisim ni. Maha suci Allah. Jadi jangan kita ingat Allah itu boleh dicipta dengan khayalan kita. Jangan. Maka setengah orang dia menyangka-nyangka bila dia beribadat. Macam kita sebut, ada orang di karang kitab nak khusyuk solat, antaranya bila nak bersolat tu bayangkan Allah tu di depan kita. Bila kita sujud, dia kata bayangkan kita sujud di kaki Allah. Kerana iktiqad dia Allah itu ada kaki. Maka ketika sujud, dia kata kalau nak khusyuk, bayangkan ketika sujud tu sujud di kaki Allah. Itu namanya khusyuk syaitan. Itu namanya khusyuk syaitan. Udahlah akidahnya sesat. Nak mengkhusyukkan orang, diajarnya pula kesesatan yang membawa kepada kufur. Itu ada dalam satu buku daripada Indonesia. Hati-hati tuan-tuan. Ni lepas dah belajar Tuhan ada kaki, lepas tu dia ajar pula. Bila hang sujud, hang bayangkan hang sujud di kaki Tuhan. Tak macam berhala kan? Nak macam berhala dah. Waliyazubillah. Berhala yang dicipta dengan khayal-khayalan dia. Waliyazubillah. Hati-hati. Ya. Tetapi khayalan seseorang tidak akan melampaui hal-hal yang biasanya dilihat melalui inderanya, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Orang ni kalau berkhayal-khayal, pasti khayalan dia tu tertakluk juga pada perkara yang biasa dilihat oleh dia, ataupun yang biasa didengar oleh dia, ataupun yang biasa didapatkan oleh panca indera dia. Misalnya sebahagian orang yang pernah mendengar tentang kenderaan Buraq dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Kita pun tahu Buraq ini kenderaan daripada syurga, kenderaan para nabi, lebih besar daripada bagal. Bagal ini adalah anak kacukan daripada kuda dan keldai. Tetap dalam kisah Isra' dan Mi'raj, tetapi belum pernah melihatnya. Lalu golongan ini yang berkhayal-khayal tentang Buraq, menggambarkan Buraq itu bentuknya seperti kuda, memiliki beberapa sayap, wajahnya seperti wanita dengan mahkota yang indah di kepalanya. Dan tuan-tuan boleh tengok golongan Syiah, mereka ada membuat macam nak kata patung ataupun macam gambaran terhadap Buraq lah begitu. Tetapi orang yang menggambarkan Buraq dengan keadaan begitu taklah jatuh syirik, tetapi jatuh khurafat. Jatuh khurafat. Kalau dia menggambarkan Allah, jatuh syirik. Tapi kalau dia menggambarkan makhluk, tentang perkara yang makhluk yang gaib, yang tidak
Tapi ada tengok keadaan tertentu lah, macam ulama kata, siapa yang kata malaikat itu wanita, jatuh kafir. Siapa yang kata malaikat itu lelaki, fasik yang berat. Maha suci malaikat daripada sifat lelaki atau wanita. Tetapi malaikat ada qudratut tasyakkul. Allah bagi dia kekuatan untuk merubah bentuk dirinya. Dan apabila dia merubah bentuk dirinya, dia akan merubah bentuk dirinya dalam bentuk-bentuk yang cantik. Kalau manusia pastinya segak. Dan banyak kisah dalam bentuk lelaki. Tapi malaikat bukan lelaki. Wal-iyazubillah menggambar-gambarkan. Jadi ada orang pernah dengar buraq, lalu dia pun gambarkan buraq begini. Wal-iyazubillah, ada yang gambarkan dalam pemikirannya, ada yang buat pula patungnya. Lepas tu diarak-arakkan pula patung tersebut. Makhluk dengan bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di jagat raya, akan tetapi sebahagian-bahagiannya secara partial ada semuanya. Seperti bentuk kuda, sayap, wajah wanita dan mahkota, semuanya ada di alam nyata. Jadi dia tak pernah tengok buraq, tapi buraq itu digambarkan daripada sifat-sifat yang dia pernah lihat di alam nyata. Ternyata rekaan seseorang pada akhirnya kembali kepada apa yang pernah diketahui melalui panca inderanya. Jadi dia nak bayang-bayangkan khurafat, buraq pun dia bayangkan dengan sifat-sifat yang dia pernah lihat. Kita tengoklah orang yang buat filem berkenaan dengan alien ataupun avatar, masih lagi menggambarkan makhluk-makhluk itu seumpama manusia atau haiwan-haiwan yang dia pernah lihat. Maknanya khayalan manusia ini pun sangat terbatas. Sangat terbatas. Maka apabila imajinasi seseorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam pemikirannya, jelas gambarannya keliru. Jadi mustahil Allah itu boleh digambarkan dengan khayalan, kerana ia akan menyerupakannya dengan benda-benda yang baharu. Siapa sahaja yang berkhayal-khayal tentang Allah pasti akan menggambarkan Allah itu seperti perkara yang baru. Seumpama dia bayangkan Allah itu mempunyai tempat, maka seolah-olah Allah itu mengambil ruang dan mengisi ruang. Lalu dia menyangka Allah berhajat pada tempat, dan dia menyangka Allah berpindah-pindah tempat, bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ini semua akidah syirik kufur. Kerana menyamakan Allah dengan makhluk dan mengatakan Allah berhajat kepada makhluk. Bertempat itu sifat makhluk, berhajat kepada tempat itu sifat kekurangan. Kalau Allah yang menciptakan tempat dan Allah berhajat pada tempat, maka Allah itu bersifat kekurangan. Dan kalau Allah dulu tak ada tempat, kemudian bila Allah cipta arash, Allah bertempat, maka Allah itu berubah. Seolah-olah dulu tak sempurna, lepas cipta arash baru sempurna. Ini juga akidah sesat. Tetapi kalau tuan-tuan menyatakan, golongan Wahabi, kalau tuan-tuan tolak Tuhan bersemayam atas arash ataupun bertempat di atas arash, sebahagian mereka mengatakan Tuhan ini Tuhan kafir. Tuhan boleh dihukum bunuh, dan bangkai jasad Tuhan, dibangkai lah istilah mereka, boleh dibuang dalam tong sampah. Ini dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu memang ada. Sebab tu mereka sangat anti mana-mana ahli sunnah wal jamaah yang menolak kepercayaan Tuhan bertempat seperti yang mereka pegang. Waliyazubillah. Kena hati-hati tuan-tuan. Akidah ni tersebar zaman sekarang ni. Berapa ramai ada orang yang iktikad Tuhan itu ada muka. Nanti dia kata ke akhirat nak tengok muka Tuhan. Dia kata wajah. Wajah di situ bukan anggota muka tuan-tuan. Wajah di situ kiasan bagi zat. Kalau tuan-tuan kata wajah di situ muka, habis ayat Al-Quran yang kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah muka Tuhan kamu. So, tangan tak kekal, jari tak kekal, kaki tak kekal. Ini akidah sesat. Kata ada muka dengan makna anggota pun sesat.
Dan seolah-olah semua anggota yang lain akan hancur, tinggal anggota muka, nanti ke akhirat nak tengok muka. Ini akidah sesat. Jadi ada orang menyangka-nyangka Tuhan itu mempunyai anggota. Sesat. Jadi sebab itulah Al-Quran perlu difahami dengan bahasa Arab yang fasih. Bukan terjemahan secara literal pada nas-nas mutasyabihat. Alhamdulillah, dulu kita punya Al-Quran diterjemah dengan bersemayam. Alhamdulillah, kali ini JAKIM apabila menterjemahkan telah menukar, membuang perkataan bersemayam itu, maka ditukar dengan istawa. Bab mutasyabihat nanti kita belajar satu hari nanti, kita boleh terangkan. Tapi sebenarnya kalau nak belajar bab mutasyabihat ni bagi masa saya paling kurang 3 jam lah. Barulah boleh belajar dengan betul-betul. Baru ni saya dijemput oleh satu surau untuk bentangkan tentang Wahabi. Diberi masa 3 jam, Alhamdulillah. Kalau nak terangkan tajuk-tajuk berat, tak cukup dengan kuliah subuh, tak cukup dengan kuliah maghrib, tuan-tuan, tak cukup. Kena bagi masa yang lebih panjang. Baik. Kerana ia akan menyerupakan Allah dengan benda-benda yang baru. Allah telah menegaskan zatnya, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zatnya. Dan kalau kita belajar ilmu balaghah, dekat situ Allah menambah huruf kaf pada misal. Kaf litashbih dengan tambah misal. Maka ulama kata li mubalaghatit nafyi ataupun li mubalaghatit tanzih, nak menyatakan dengan begitu bersungguh-sungguh, begitu jelas, tiada langsung keserupaan Allah dengan makhluk. Tetapi manusia ini Allah menciptakannya dan menlahirkan padanya sifat-sifat kesempurnaan. Manusia boleh melihat, mendengar, berkata-kata. Tetapi manusia ini Allah zahirkan sifat tersebut dengan alat. Manusia melihat dengan mata, mendengar dengan alat bernama telinga, berkata-kata dengan lidahnya. Allah Maha Suci daripada berhajat kepada alat dan anggota, dan sifat Allah langsung tak sama pada apa yang ada pada manusia. Tetapi di kalangan makhluk-makhluk Allah, tidak ada makhluk yang Allah zahirkan padanya sifat-sifat kesempurnaan lebih daripada manusia. Tak ada. Tapi bukan manusia itu bersifat ketuhanan, bukan Tuhan itu macam manusia. Jangan macam akidah Yahudi. Akidah Yahudi dan Nasrani, dalam kitab-kitab mereka memang Tuhan itu macam orang. Kami dah belajar dulu kitab Talmud. Nabi Yaqub dikatakan bergaduh dengan Allah macam orang dengan orang. Sebab tu akidah menyerupakan Allah dengan orang ni adalah akidah yang berasal daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Kita umat Islam, Maha Suci Allah daripada sifat-sifat makhluk. Sama ada beranggota, bertempat, bergerak, berdiam, berhuruf, bersuara, bersaiz. Ini semua bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah para ulama berkata, kullu ma khatara bi balika fallahu khilafu dzalika. Apa sahaja yang terlintas di pikiranmu, maka Allah itu berbeza, pasti tidak sama dengan apa yang di pemikiranmu. Maka jangan engkau memberhalakan ataupun jangan engkau menjisimkan Allah di bumi, di langit ataupun dalam pemikiranmu. Jangan. Allah Maha Suci daripada boleh digambarkan oleh khayalan manusia. Baik. Maka apa sahaja yang terlintas dalam benak manusia adalah hal-hal yang bersifat indrawi dan baru. Kerana apa yang terlintas di pikiran kita pasti ada kaitan dengan sifat-sifat makhluk yang kita gambarkan. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang baru, maka para ulama kata ini juga yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tarkul idraki idrak.
Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-ajzu 'anil idraki idrak. Apabila kamu benar-benar mengetahui bahawa kamu tak mampu mengetahui Allah, sesungguhnya kamu telah mengetahui Allah. Apabila kamu benar-benar telah tahu bahawa kamu tak mampu mengetahui Allah, sesungguhnya kamu telah mengenal Allah. Wal bahthu an dzatillahi isyraq, dan apabila kamu membayang-bayangkan, mencari-cari tentang zat Allah, maka itu adalah mensyirikkan Allah. Kerana kamu sama ada menyamakan Allah dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Allah. Ini dua bentuk syirik yang telah kita nyatakan berkali-kali. Apa makna syirik? Syirik itu menyengutukan Allah dengan makhluk pada sifat Allah semuanya atau sebahagiannya, ataupun menyengutukan Allah dengan makhluk pada sifat makhluk semuanya atau sebahagiannya. Ataupun dalam kata yang mudah, memakhlukkan Allah ataupun mengallahkan makhluk, mempertuhankan makhluk ataupun memakhlukkan Tuhan. Itu namanya syirik. Siapa kata ada sesuatu yang lain mencipta alam, dia telah mempertuhankan makhluk. Siapa yang kata Allah beranggota, bermuka, bertangan, berkaki, bergerak, dia telah memakhlukkan Allah. Jadi kita, tuan-tuan, akidah ahli sunnah wal jamaah itu, kita menyucikan Allah dan kita tahu kita tak mampu nak mengenal Allah, kerana Allah itu maha suci daripada sifat-sifat makhluk. Maka orang yang membayang-bayangkan Tuhan itu turun naik, Tuhan itu ada saiz, Tuhan itu besar kat sana tu, Tuhan tu ada tangan, bahkan kat sebahagian mereka yang sesat ada kat Kedah tu, kat Perak tu, kata pernah Tuhan turun dekat Bukit Tursina. Allahu Akbar. Dia kata Tuhan pernah turun dekat Bukit Tursina. Nasib baik dia tak macam akidah Yahudi. Akidah Yahudi Tuhan boleh duduk semeja makan. Tuhan boleh duduk semeja bersama dengan manusia. Ini semua akidah sesat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Maha suci Allah daripada akidah sebegini. Jadi jangan memberhalakan Allah. Jangan memberhalakan Allah. Jangan memberhalakan Allah. Golongan mujassimah, kata para ulama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memusnahkan berhala di Kaabah, mereka menjadikan Tuhan itu berhala di langit. Ada tangan, ada kaki, ada muka, turun naik. Tu golongan Wahabi lah ni, tuan-tuan, yang mengajar orang masyarakat sekarang dengan akidah sebegini. Tapi Wahabi Malaysia ni malu-malu. Kalau tuan-tuan dengar Wahabi Indonesia, macam tu lah, sebiji-sebiji. Sebab mereka tak ada kuasa kan. Kuasa agama sana tak ada. Maka mereka berani menzahirkan akidah sesat mereka. Tapi di Malaysia ni, Wahabi malu-malu sikit. Tapi kalau duduk dalam pengajian khusus mereka, barulah terkeluar kesesatan mereka itu. Maksud pernyataan di atas, seseorang tidak akan bisa mengetahui zat Allah yang sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar, ulama kata di antara adab kita dengan Allah adalah kita al-i'tirafu bil ajzi. Kita kena mengiktiraf kelemahan diri kita daripada mampu mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya. Kita kena mengiktiraf diri kita daripada mampu menunaikan hak ketuhanan Allah. Kamu beribadat 1000 tahun ke, 100,000 tahun ke, nanti di syurga kamu akan berzikir sepanjang masa ke, kamu tetap tidak akan mampu menunaikan hak ketuhanan Allah. Sebab itu kita kata Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Bukan besar rupa, bukan besar saiz. Itu akidah sesat. Besarnya itu besar kemuliaan, besar keagungan, besar kesucian. Sebanyak mana pun para makhluk beribadat kepadanya, tetap tidak akan mampu menunaikan hak ketuhanannya. Maka kita mengiktiraf kelemahan diri kita.
Nak menunaikan hak ketuhanan Allah pun tak mampu. Nak mengenal zat Allah pun tak mampu. Kita mensucikan Allah. Bukan kita ada tempat, ada tangan, ada kaki, ada muka, bukan macam tu. Baru ni ada seorang ustaz Wahabi, dia kata Tuhan mesti bergerak. Ulama ahli sunnah kata bergerak dan diam ini sifat makhluk, sifat jisim. Jisim bila kita lihat sama ada dia diam ataupun dia bergerak. Sama ada dia diam ataupun dia bergerak. Maka ulama kata ini sifat makhluk. Allah tidak bergerak, tidak diam. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu jisim. Datang Ustaz Wahabi dan sebenarnya ini bukan benda baru dalam kitab mereka yang lama-lama pun ada. Dia kata benda yang hidup mesti bergerak. Jadi dia pun kata kalau semut, anak saya dia kata kalau tengok semut yang tak bergerak tu tahu semut tu mati. Kalau nak tahu dia berhidup, bergerak. Dia kata anak saya pun tahu, dia kata Tuhan tu bergerak sebab hidup. Tapi ni akidah yang lama lah tuan-tuan, sesat. Jadi memang i'tiqad mereka Tuhan tu bergerak berpindah-pindah tempat. Wal-iyazubillah. Kita tak bergerak ke, diam ke, sejuk ke, panas ke, hitam ke, putih ke, besar ke, kecil ke. Itu semua sifat makhluk. Allah maha suci daripada sifat-sifat makhluk. Allah macam mana? Maha suci Allah, kami lemah. Subhanak, maha suci Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar akidah dengan Wahabi, tuan-tuan tak akan belajar sifat 20. Mereka sesatkan sifat 20. Mereka akan ajar pertama sekali sifat Allah bersemayam, berada, bersila lendik, bertempat di atas arash. Kemudian Allah mempunyai muka. Kemudian Allah mempunyai tangan. Tangan mereka, tangannya kedua-duanya kanan. Kemudian Allah ada jari. Sebahagian mereka tambah lagi jari itu 5. Kemudian Allah mempunyai rusuk. Kemudian Allah mempunyai kaki. Kemudian Allah itu ketawa-ketawa, berlari, bergerak, turun naik. Akhirnya macam Tuhan itu seumpama manusia. Cuma mereka tak kata manusia sahaja. Sebab tu mereka sangat menyesatkan akidah sifat 20. Kerana bila tuan-tuan belajar sifat 20 dan tuan-tuan berpegang dengan sifat 20, pasti dengan seautomatik tuan-tuan akan menolak akidah Wahabi setolak-tolaknya. Ada pula datang satu orang yang keliru dalam otak dia. Dia kata Tuhan itu ada sifat, pertama 20 sifat, lepas tu dia pula tambah 7 sifat. Apa tu 7 sifat? Bersemayam, bermuka, bertangan, berkaki, berjari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya akidah rojak, tuan-tuan. Hak dia belajar mukhalafatul hawadis, lepas tu dia tetapkan pula anggota bagi Tuhan. Kalau saya sebut nama ustaz ni, ada yang meloncat sampai ke bumbung, tuan-tuan. Masuk sangat dengan orang ni, tapi kalau saya sebut orang ni, saya dah baca buku dia dan saya sangat terkejut dengan melihat cara dia mengolah, kerana konon-kononnya dia nak menyamakan akidah Asy'ariyah dengan Salafi Wahabi, lalu dia bawa kaedah yang sebegini. Sebenarnya ini bukan kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan ini juga bukan kaedah Salafi Wahabi, ini kaedah rojak. Baik. Nanti saya nak baca sedikit sebelum kita tutup, tuan-tuan. Kerana apabila zat Allah direka-reka seperti hal yang bersifat indrawi dan baru, bererti meyakini bahawa Allah itu bersifat indrawi dan baru. Orang yang meyakini bahawa Allah menyerupai makhluk, ini bahaya, tuan-tuan. Kata Imam At-Tahawi, barang siapa mensifatkan Allah dengan mana-mana sifat makhluk ataupun dengan mana-mana makna sifat makhluk, sesungguhnya telah jatuh kufur. Waliyazubillah. Hati-hati. Sebab tu kita Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci ia dan tertinggilah kesuciannya. Macam tu sekali kita duk sebut Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Begitu sekali kita akidah kita, tuan-tuan. Nak menyucikan Allah. Jauh. Jadi bila kita faham subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, subhanahu wa ta'ala, bila kita faham subhanah, maha suci Allah, mukhalafatul hawadis. Sebab tu akidah kita dengan Al-Quran, dengan zikir yang kita baca selari. Akidah Wahabi tak selari. Baik. Berarti ia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah sehingga terjumus dalam kesyirikan.
Maka insya-Allah kita sambung pada masa akan datang pada sifat qiyamu binafsi. Cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh download kitab saya ini di penutupilmu.com. Kata Imam Sanusi, siapa yang menetapkan salah satu daripada 10 ini, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Apa dia? Pertama, siapa yang mengatakan Allah itu jirim, iaitu mengambil satu ruang daripada ruang-ruang kosong. Macam sebahagian mereka menyangka Allah boleh masuk ke dalam alam, ataupun mengambil ruang di luar alam. Di dalam ke di luar ini, tuan-tuan, sifat makhluk. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Siapa yang kata luar alam tu macam mujassimah. Siapa yang kata dalam alam itu macam batiniyah. Allah tidak. Macam mana? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Siapa yang kata Allah mengambil ruang, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang mengatakan Allah itu seumpama sifat yang menumpang pada jirim, ibarat kata Tuhan itu meresap pada alam seperti roh meresap pada badan, seperti garam meresap dalam air. Maka siapa yang i'tiqad begini juga menyamakan Allah dengan makhluk, bahkan kufur. Ataupun mengatakan Allah itu berada pada satu arah. Kita dekat sini, Allah ke atas nona. Kalau tembak, piung, sampai nanti terkena ke Allah. Faham? Itu pun syirik. Golongan Wahabi mengatakan Allah mempunyai arah atas. Kita kata arah atas tu metafora, kiasan, isti'arah. Macam kita kata guru besar. Bukan guru tu besar. Saiznya mungkin guru besar kat sekolah tu perempuan kecil aja halus. Tapi besar pangkatnya. Jadi bila dinisbahkan pada Allah besar tingkat, besar tinggi atas, besar maknawi atas maknawi, besar maknawi atas maknawi, tinggi maknawi. Bukannya besar saiz, tinggi tempat, atas tempat. Bukan. Ya. Ataupun Allah mempunyai arah. Seolah-olah Allah dekat atas tengok makhluk kat bawah. Ini juga kufur, wal'iyazubillah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ataupun Allah terikat dengan tempat, au yataqayyadu bimakan, atau Allah terikat dengan masa. Jadi ada satu orang ustaz Wahabi itu, ada doktor di Indonesia tu, dia kata, mana mungkin Tuhan enggak ada masa? Tak masuk akal, dia kata Tuhan tak ada masa. Tak, kita tanya, masa tu makhluk ke bukan? Makhluk. Makhluk, Allah tak berhajat pada makhluk, dan Allah boleh mentadbir makhluk. Allah yang mencipta makhluk. Allah boleh pendekkan masa bagi orang di bumi. Allah boleh panjangkan masa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra' Mi'raj. Dan kemudian Allah tidak bersifat, ataupun yang mensifatkan Allah dengan mana-mana sifat makhluk, ataupun yang mensifatkan Allah dengan saiz kecil, ataupun yang mensifatkan Allah dengan saiz besar, ataupun yang mensifatkan Allah mengambil manfaat daripada makhluk. Jadi golongan falsafah, sebahagian mereka mengatakan ada Tuhan Greek itu, kalau makin banyak Tuhan orang sembah dia makin kuat. Bila tak ramai orang sembah dia, dia makin lemah. Jadi dia mengambil manfaat daripada perbuatan makhluk. Ini bukan Tuhan, ini makhluk. Allah tak berhajat kesempurnaannya pada makhluk. Allah ketika memerintahkan kita beribadah padanya, Allah sebut dalam hadis, kalau semua kamu, awal kamu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid mazdada fi mulki syai'a, atau kama qala, kalaulah awal kamu, akhir kamu, manusia kamu, jin kamu, semuanya bertakwa, setakwa-takwanya, kata Allah, tak bertambah pun kemuliaan kekuasaan aku walaupun sedikit. Kalau semuanya sejahat-jahatnya, tak berkurang walau sedikit. Allah tidak mengambil manfaat daripada makhluk, dan makhluk tidak boleh memberi manfaat kepada Allah ataupun memberi mudarat kepada Allah. Allah dah berkata, ya ibadi, wahai para hamba-Ku, kamu tak akan mampu memberi manfaat kepadaku, dan kamu tak akan mampu memberi mudarat kepada aku. Maksiat banyak mana pun Allah tak mudarat. Ibadat banyak mana pun Allah tak mengambil manfaat, tidak memanfaatkan Allah. Jadi barang siapa yang mengatakan Allah itu jirim, ataupun sifat pada jirim,
berarah pada jirim atau mempunyai arah ataupun terikat dengan tempat ataupun terikat dengan masa ataupun mempunyai mana-mana sifat makhluk ataupun bersifat dengan kecil ataupun bersifat dengan besar ataupun mengambil manfaat dari makhluk. Kata Imam Sanusi, siapa yang mengatakan salah satu daripada 10 ini sesungguhnya telah mensyirik, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Maka sebab tu kalau kita belajar dengan tok-tok guru kita, tok-tok guru kita akan ajar 10 perkara yang perlu dinafikan dalam i'tiqad mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi ini tuan-tuan yang tak disebut dalam kitab ini, tapi saya tambah untuk manfaat. Supaya kita faham, makhluk saja Allah Maha Suci daripada sifat makhluk. Habis itu. Tempat makhluk, masa makhluk. Maha Suci Allah daripada terikat dengan masa dan tempat. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu bersalahan, berbeza, tak sama langsung Allah dengan makhluknya secara mutlak, tiada langsung persamaan. Dia tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.